Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassirli amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat rahimakumullah. Tajuk kita pada malam ni ialah berkenaan dengan sumpah dan ta'liq talaq. Saya memilih tajuk ini sebab dalam perbincangan dalam masyarakat kita hari ini, khususnya dalam media sosial, dia ada satu cerita politik. Tapi saya bukan nak ulas pasal politik, itu hak tuan-tuan. Nanti saya ulas politik, tuan-tuan buang kuliah saya pula. Jadi kita tak mau sentuh benda sensitif. Tuan-tuan nak sokong parti mana, pemimpin mana, itu terpulang kepada tuan-tuan. Tapi sebab ini mempunyai kaitan dengan perkara yang penting, yang kita semua lalui. Kita sebagai suami, kita sebagai isteri, kan, dan kita pun ada yang sudah ada menantu ataupun mungkin akan ada menantu. Maka hukum hakam berkenaan dengan munakahat, berkenaan dengan nikah cerai ini benda penting, kan, untuk kita semua tahu. Sama ada ia melibatkan isu politik atau isu apa sekalipun, kan, yang ni tuan-tuan kena tahu. Baik, jadi isu ni timbul sebab ada satu orang yang nama dia Mansur Ali, yang dia katakan kononnya dia ni telah bersumpah untuk menceraikan isteri dia kalau PMX masih lagi jadi Perdana Menteri selepas bulan 8. Itu cerita dia lah. Tapi saya tengok dia menafikan. Jadi ada pihak kata dia betul-betul buat, tapi dia sendiri menafikan. Wallahu alam, yang tu kita tak sentuh lah. Baik. Jadi menyebabkan dalam media sosial ni ada yang tulis hari ni 33 Ogos 33 Ogos, 34 Ogos, 35 Ogos, tak masuk September. Pasal apa? Pasal duk saling kata-mengata antara satu sama lain. Yang tu kita tak sentuh, itu terpulanglah kepada setiap penyokong, dia ada kecenderungannya. Cuma saya nak bagi faham kepada tuan-tuan sekalian, kita buat andaian bahawa benda yang dilafazkan tu betul-betul berlaku. Jadi kalau lafaz itu betul-betul berlaku, apa hukum yang terlibat, supaya kita boleh jadikan sebagai panduan. Sama ada kita sebagai suami dalam keluarga kita sebagai bapa yang akan ada anak menantu dan sebagainya, maka ini antara benda yang perlu kita tahu. Sekurang-kurangnya di situ ada 3 isu utama yang tuan-tuan perlu bereskan. Yang pertamanya ialah perkataan wallahi. Kan, bila satu orang dia sebut wallahi, itu maknanya sumpah. Baik, bila disebut wallahi, wa tu wallah, lepas tu ujung tu baris bawah wallahi, maka itu waw qasam. Kalau wallahu itu waw dan Allah.
Tapi yang ni wallahi. Bila wallahi, demi Allah. Jadi bila dia guna perkataan wallahi, maka itu sumpah main-main ke sumpah sungguh-sungguh? Itu yang pertama. Jadi kalau sumpah, sungguh-sungguh dia sumpah, maka ada atau tidak cara untuk kita tarik balik sumpah, atau untuk kita langgar sumpah, atau apa-apa istilah, contohnya kafarah sumpah, atau bagaimana. Itu yang pertama. Cuma kita orang Melayu ni, kita jarang dengar, walaupun ada juga yang suka bersumpah. Yang banyak kita dengar wallahi, wallahi ni orang Arab. Jadi ini yang pertama yang kita nak sentuh malam ni. Yang kedua, isu itu melibatkan ta'liq talaq. Kan, ta'liq talaq. Ta'liq talaq ni, siapa-siapa yang kahwin, cuba tengok surat nikah masing-masing. Ni surat nikah simpan lagi ke tak ni? Kalau suruh cari, tak tahu nak cari kat mana. Kan, dah tak peduli dah surat nikah. Pasal apa? Dah ada cucu, dah cari surat nikah apa lagi. Kan? Jadi kalau kita kahwin, kita ada surat nikah. Di surat nikah tu sama ada di bahagian bawah atau bahagian belakang. Tengoklah tahun berapa tuan-tuan kahwin, negeri mana tuan-tuan kahwin. Sama ada di bahagian bawah atau di bahagian belakang tu, ataupun helaian seterusnya, tuan-tuan akan tengok ada di situ lafaz ta'liq talaq. Maknanya bila kahwin, si pengantin lelaki buat syarat. Kalau dia buat sekian-sekian, contohnya tidak ataupun gagal memberi nafkah 3 bulan qamariyah berturut-turut atau 4 bulan qamariyah berturut-turut, itu ikut negeri masing-masing. Dan si isteri mengadu kepada hakim syar'i dan sabit di sisi hakim syar'i tersebut, maka tertalaklah ia dengan satu talak. Setengah negeri dia buat tertalaklah ia dengan satu talak khul'i. Bila kita bayar RM1, bila si isteri tu bayar RM1 bagi pihak suami dia, kira tebus talak dengan harga RM1. Itu contoh yang saya boleh sebut dekat tuan-tuan. Jadi yang keduanya isu ta'liq talak. Yang ketiganya ialah status Facebook tu ialah status kita kata tulis. Kan, kita ambil handphone kita, kita tulis, kita type. Maka bila type perceraian secara bertulis, dia dikira sebagai kinayah atau soreh. Kan? Jadi ini antara benda yang menjadi suatu yang dibahaskan oleh para ulama. Si suami contohnya terang-terang dia WhatsApp kat isteri dia, ataupun dia tulis dekat Facebook, ataupun dia message isteri dia, dia kata aku cerai hang, atau disebut aku cerai hang dengan talak 3. Maka apakah sah perceraian tersebut? Dia guna perkataan yang jelas, yang tak payah kita nak takwil dah. Suami kata aku cerai hang, tapi dalam bentuk tulisan. Maka apakah itu dikira sebagai lafaz cerai secara sarih ataupun secara kinayah? Ini juga dibahaskan oleh para ulama. Jadi ini 3 sudut yang kita akan bincang pada malam ni. Baik, sidang hadirin mukminin, yang pertamanya ialah apa yang kita panggil sebagai melanggar sumpah. Kita dah bersumpah, kan, wallahi, wallahi. Lepas tu si suami ni sebut, dia kata kalau hang jumpa dengan boyfriend hang, kan, maka aku akan ceraikan hang dengan talak 3. Tuan-tuan baca berita hari ni, kan, satu orang lelaki umur 47 ke 40-an, kan, dia bertumbuk dengan satu orang lelaki lain umur 51 sebab dia kata lelaki tu ada hubungan sulit dengan isteri dia. Mati kawan tu yang dituduh adakan hubungan sulit dengan isteri dia, mati. Polis tangkap si suami tadi dan disiasat di bawah Seksyen 302. Hak ni hak saya selalu pesan dekat tuan-tuan. Na'udzubillah, kita minta lindung dengan Allah. Tapi katalah isteri ataupun suami kita ada hubungan sulit dengan orang lain.
Yang kita nak pergi serang, pukul, tikam, nak pergi bunuh kawan tu pasal apa? Saya duk baca komen kat bawah tu, orang duk tulis. Dia kata, bila pi bunuh kawan tu, yang kita masuk dalam. Yang isteri hak kita tuduh main kayu tiga ni, lepas kat luar. Faham macam mana? Siapa yang teruk sekarang ni? Kita juga. Dahlah kita rasa kita dizalimi oleh isteri kita. Lepas tu kita pula masuk dalam. Sebab tu tuan-tuan sekalian, bila kena benda-benda macam ni, kita minta supaya orang yang terlibat fikir secara waras. Jangan ambil undang-undang, buat cara sendiri. Nak pukul, nak bunuh. Sebab negara kita ada undang-undang. Bila kita bunuh orang, kita cederakan orang, kita pukul orang, maka pihak berkuasa akan ambil tindakan dan masukkan kita dalam lokap, dalam penjara dan sebagainya. Kalau mati, Seksyen 302. Mungkin kena gantung sampai mati. Mungkinlah. Sebab sekarang ni ada pilihan dah. Kalau dulu mandatory, sekarang ni dah ada pilihan. Sama ada gantung sampai mati ataupun penjara 20 tahun ke 30 tahun dan sebagainya. Jadi kita kena fikir dulu sebelum kita ambil tindakan. Maka bila satu orang suami, dia kata kat isteri dia, wallahi dia kata, aku akan ceraikan kau sekian-sekian. Maka yang pertamanya, di situ ada sumpah. Bila ada sumpah, boleh tak kita tarik balik sumpah tadi? Kan? Boleh tak kita langgar sumpah? Ataupun ada atau tidak cara untuk kita tebus balik sumpah yang telah kita terlanjur itu? Ini tuan-tuan sekalian. Baik. Kita mulakan dengan surah Al-Maidah ayat 89. Allah Ta'ala berfirman, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Allah tidak menghukum kamu disebabkan oleh sumpah kamu yang kamu tidak bermaksud untuk sumpah. Tengok. Ayat ni kata apa? Kamu bersumpah yang kamu tidak bermaksud untuk sumpah. Tetapi Allah menghukum kamu dengan sumpah yang kamu sengajakan. Apa maksud? Sumpah yang tak sengaja dengan sumpah yang kamu sengajakan. Ini yang kita kena tahu mula-mula. Baik. Tuan-tuan sekalian, perkataan dalam ayat ini, iaitu la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum, sumpah yang lara, yang tidak disengajakan itu. Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Dia kata ini merujuk kepada kebiasaan orang-orang Arab yang suka sebut wallahi. Orang Arab kan dia sikit-sikit wallahi. Dia kata wallahi, tapi dia tidak bermaksud sumpah. Maka kalau itulah yang dia ucapkan wallahi yang bukan sumpah, cuma itu kebiasaan orang Arab, maka itulah yang dimaksudkan sumpah yang tidak dimaksudkan, ataupun sumpah yang tidak disengajakan. Tetapi kalau sumpah tu dia sungguh-sungguh, dia memang niat sumpah, mana orang tak boleh bercakap bagi pihak kita, kita sendiri kena tahu. Bila kita sebut wallahi itu, kita maksud apa? Kan? Kita maksud apa? Maka kalau kita sungguh-sungguh dalam bersumpah, maka kita tak boleh senang-senang langgar sumpah. Tak boleh. Maka sesiapa yang bila lepas dia sumpah, baru dia tersedar dia buat silap, ada ataupun tidak cara untuk dia kafarah, maka jawapan dia tuan-tuan sekalian ialah apa yang pernah berlaku kepada Nabi Ayyub alaihi salam. Ini cerita Nabi Ayyub. Kan? Apa cerita Nabi Ayyub tuan-tuan sekalian? Iaitu Nabi Ayyub alaihi salam ni, sebahagian ulama kata dia ni kena penyakit yang sangat teruk. Ada sebahagian mufassirun kata punya teruk ni, ada yang kata dia sakit tu 18 tahun. 18 tahun sakit.
Bukan setakat dia sakit 18 tahun. Anak-anak hak dia sayang sangat-sangat ni tuan-tuan, Allah Ta'ala matikan. Mati anak-anak dia. Kita kalau anak mati pun kita dah sedih sangat dah. Ni bukan setakat anak saja mati, kita sendiri duduk sakit 18 tahun. Dan bukan setakat kita sakit, anak mati, harta pula habis. Tak stres tuan-tuan. Ada setengah orang dia kena bankrupt, dia terjun bunuh diri. Nabi Ayub bukan setakat harta dia habis, anak dia mati, dia pula sakit 18 tahun. Dan apa yang berlaku, yang duk tolong dia sepanjang dia sakit tu hanya isteri dia seorang. Lepas tu ada 2 pembantu yang duk teman dia. Maka apa yang berlaku tuan-tuan sekalian, sehingga kan sampai dia ada masalah dengan isteri dia, lalu dia bersumpah dia akan pukul isteri dia 100 kali. Dia sumpah dia akan pukul isteri dia. Allah Ta'ala sebut dalam surah Sad ayat 44, wa khudh biyadika dirthan fadrib bihi wa la tahnath inna wajadnahu sabira ni'mal 'abd innahu awwab. Allah Ta'ala bagi jalan kepada Nabi Ayub yang kita panggil legal stratagem ataupun legal tricks. Dalam fil lughatil arabiyah kita panggil al-hiyal wal makharij, helah dan jalan keluar kepada masalah. Kita dah sumpah dah, wallahi aku akan pukul hang 100 kali. Contoh, siapa sini ada pengalaman sakit, isteri tak layan? Ada tak? Suruh buat bubur moi, tak buat. Aku kata buat moi, dia tak buat. Dia bagi nasi ayam keras apa semua kan, marah. Kita suruh buat teh tarik, dia pergi buat kopi o kan. Kita suruh tolong salin lampin, dia pergi tengok cerita Hindustan, marah. Sumpah, si suami ni sumpah isteri dia, wallahi kalau aku sembuh, takdirnya aku sembuh, aku akan pukul hang 100 kali. Lagu tu lah cerita lebih kurang. Jadi Nabi Ayub alaihissalam, dia tersinggung dengan isteri dia, menyebabkan dia bersumpah dia akan pukul isteri dia 100 kali. Maka bila dia sumpah dia nak rotan isteri dia 100 kali, naya ke tak naya isteri dia tuan-tuan? Naya. Naya. Maka dalam agama kita mengajar apa tuan-tuan? Agama kita mengajar la darara wala dirar. Kita tak boleh memudaratkan diri kita dan kita tak boleh memudaratkan orang lain, apatah lagi isteri kita. Tapi masalahnya kita sudah trap, terperangkap. Kita dah sumpah dah, wallahi aku akan pukul hang 100 kali. Maka agama memberi jalan keluar, positive solution, penyelesaian yang positif, supaya kita tidak teruskan pukul isteri kita. So macam mana? Dalam surah Sad ayat 44 ini Allah Ta'ala kata, dan ambillah satu ikat rumput ataupun lalang dengan tangan kamu, pukul dengan rumput tadi, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Jadi Allah Ta'ala bagi jalan keluar kepada Nabi Ayub alaihissalam. Masa tu syariat Nabi Ayub alaihissalam belum ada kafarah sebagaimana yang disyariatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masa tu belum ada kafarah, yang adanya jalan keluar yang kita kata makharij, positive solution ataupun legal stratagem daripada Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Sebab apa? Sebab kita jangan buat naya kepada isteri kita, buat naya kepada siapa-siapa pun melalui sumpah kita. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala bagi jalan dekat dia, jaga isteri kita elok-elok, ambil rumput, pukul dengan rumput yang kita ikat tadi. Maka isteri itu sakit tak tuan-tuan? Tak sakit. Tidak mencederakan dia. Dan isteri itu tidak
tidak mendapat sebarang kemudaratan bila pukul dengan rumput yang diikat tu. Jadi para ulama kata apa tuan-tuan? Ini menunjukkan kepada kita, kalau kita bersumpah, yang mana sumpah tu mendatangkan kemudaratan, maka boleh kita abaikan sumpah tadi, tapi dengan cara kita melakukan kafarah. Kan? Kita buat benda yang lebih baik. Itu yang diajarkan oleh agama kepada kita. Jadi jangan kita buat naya kat isteri kita, cerai talak 3 ke, kan? Kita nak ceraikan dia, sedangkan kita ada masalah lain. Kenapa nak libatkan isteri? Maka ini antara perkara yang perlu diberikan pertimbangan. Maka dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Maidah ayat 89, Allah Ta'ala menyebut kafarah sumpah. Yang ni tidak ada pada zaman Nabi Ayyub alaihissalam. Dia hanya ada dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa dia kafarah dia? Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Allah Ta'ala kata kafarahnya ialah memberi makan 10 orang miskin, iaitu daripada makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga kamu. Jadi kita dekat Taman Makisar ni, kita biasa makan apa? Kan? Kita biasa makan nasi ayam contohnya. Kan? Harga sepinggan RM5 ataupun RM6. Siap dengan sirap ais. So kita panggil 10 orang miskin, mai makan. Kan? Jamu dia makan nasi ayam, teh ais ataupun sirap limau, kan? Lepas tu kalau ada buah sikit, lagi cantik, pisang ke, kan, oren ke apa ke, sebagaimana hak kita biasa makan lah. Jangan mentang-mentang kafarah, ni kafarah aja, hampa pun orang miskin, bagi makan nasi saja. Bukan lagu tu, kita bagi makan benda hak biasa kita makan. Kalau tuan-tuan biasa makan KFC, apa KFC? Biasa makan KFC, bagi makan KFC ya. Kan? Nasi KFC, nasi, lepas tu ayam 2 ketui. Oh, seronok tuan-tuan, orang miskin dapat makan KFC. Itu kafarah. Itu yang pertama. Ataupun kan, ataupun au kiswatuhum, ataupun memberi pakaian kepada mereka. Pakaian hak biasa kita pakai. 2 lai. Atas dengan bawah. Kan? Kita pakai baju Melayu atas, kain plekat kat bawah. Mahal lah sikit. Kalau bandingan bagi makan nasi ayam tu, nasi ayam RM5 ke, RM6. Ni berapa ringgit ni? Kan? Ataupun t-shirt dengan tracksuit. Atas t-shirt, yang bawah tracksuit. Mahal lah, tapi itu pilihan pada kita. Yang penting kita nak tebus. Maka bila kita nak tebus tuan-tuan, kita bukan nak tebus dengan kawan kita, kita bukan nak tebus dengan jiran kita, kita nak tebus kafarah ni dengan Allah. Maka bila dengan Allah, tuan-tuan nak bagi hak murah ke hak mahal? Kita dengan isteri kita ni, tanya siapa-siapa yang dah kahwin ni, semua dah kahwin kan? Ke kapak yang belum kahwin? Kita dah kahwin, masa kita nak bagi cincin, nak bagi hantaran kat isteri kita, kita bagi hak lekeh ke hak standard? Apa ni, hak nak buat kelas? Ni siap nak buat kelas. Ni sekarang ni style mock check. Mock check tuan-tuan, nak tunjuk berapa hak bagi tu. Lepas tu baru ni ada satu hamba Allah tanya saya, Ustaz, apa hukum kita menipu? Saya tanya dia, tipu apa? Dia tanya balik, tipu ada banyak jenis ke? Saya kata tipu ada banyak jenis. Saya lawyer, saya tahu. Tipu ada banyak jenis. Ada tipu terpaksa pun ada tipu sebab maslahah pun ada tipu sebab jenayah, sebab memang nak penaya orang pun ada. Tipu banyak. Dia dia kata, tak macam ni Ustaz, dia kata. Dia pun cerita. Saya ubah fakta sikit supaya tuan-tuan tak tahu siapa dia. Dia kata, dia pakat dengan isteri dia. Kan, dia pakat dengan isteri dia. Dia kata, sebab dia tak ada duit. Tapi isteri dia kata, masalah sekarang ni, mak ayah dia bising. Kalau bagi hantaran sikit, itu macam jatuh maruah. Boleh tak, dia kata, mak cek tu tulis nilai hak mahal.
Mok cek tu tulis mahal. Contohnya tulis 20,000. Sebenarnya 5,000 lah. Contoh kan. Boleh ke tak boleh? Nak tanya tuan-tuan, boleh ke tak boleh? Dia menipu ni tuan-tuan. Menipu ni asal dia boleh ke tak boleh? Haram. Menipu ni asal dia haram. Tapi bilakah menipu ni boleh? Apabila kita nak mendamaikan, bila kita nak mengelak pergaduhan, maka pada masa itu menipu boleh. Cuba tuan-tuan tengok dalam YouTube, banyak tak yang bergaduh masa time kenduri kahwin? Banyak tuan-tuan tengok. Dalam masyarakat kita pun ada, masyarakat Indonesia pun ada. Bergaduh masa kenduri ada, hak sebelum kenduri ada, hak selepas kenduri pun ada. Ada yang di Indonesia saya tengok tuan-tuan, dia akad nikah tu, dia dah terima nikah tu, dia cerai masa tu juga. Lepas tu dia cerai terus bini dia. Hak dekat Pahang ke apa hari tu, saling serang menyerang dalam masjid. Pasal apa? Pasal hantaran. Jadi saya kata kat dia, enta tengok, kalau dengan sebab kita pi cakap jujur 5,000 menyebabkan jadi perbalahan sampai pihak keluarga belah sana tak mau teruskan kenduri, jadi masalah, jadi bergaduh, boleh tipu kan? Boleh tipu sebab kita tak mau bergaduh. Tambah pula isteri kita sendiri pun reda, dia reda, tu hak dia kan? Itu jadi tak jadi masalah. Lepas ni orang tak mau makin, siapa pakat menipu lah kau? Mok cek tulis 100,000 padahal hanya 10,000 lah kan. Ni pun masalah. Cuma saya nak cerita kat tuan-tuan, kalau tuan-tuan menipu dengan sebab nak menunjuk-nunjuk, yang tu tak boleh, yang tu haram. Sebab nak menunjuk-nunjuk, kita dah pakat dah dengan apa, Tok Besan dengan belah sana pakat dah. Sebenarnya bayar 10,000, tapi tambah satu lagi kosong. Pasal apa? Nak bagi nampak hebat. Tak boleh lah. Sebab bukan bergaduh apa kan. Kita tak ada bergaduh apa, tak ada masalah apa. Kita saja nak up, pasal nak bagi nampak kita ni hebat. Hak tu tak boleh. Pasal kita tak ada benda yang boleh justify untuk kita berbohong tadi. Tapi kalau boleh menyebabkan perbalahan dengan benda yang remeh-temeh macam tu, maka itu dibenarkan untuk kita berbohong supaya tidak berlaku perbalahan, supaya kita dapat damaikan antara dua kumpulan ataupun dua keluarga yang bergaduh tadi. Jadi itu pilihan yang ada. Baik. Kemudian yang ketiganya ialah memerdekakan seorang hamba abdi. Zaman kita tak ada lah hamba abdi. Yang ni tuan-tuan jangan pula pergi merdekakan bibi pula. Hantar balik ke Indonesia. Memerdekakan seorang hamba abdi, dia pun pergi lepaskan bibik hantar balik dekat Medan. Hak tu bukan hamba abdi kan. Hak tu kita buat dia macam hamba abdi. Tak boleh. Kalau kita satu orang manusia yang menjadi hamba Allah yang soleh, kita jadi hamba Allah yang soleh tuan-tuan, agama mengajar kepada kita, kita bagi dia makan, kita layan dia sebagaimana diri kita. Apa yang kita makan, hak tu kita bagi dia makan. Kita jangan pi buat macam setengah-setengah orang yang mana pi buat macam bangsal ayam ke apa kat belakang rumah, suruh kawan tu duduk tempat lagu tu, tak sesuai. Bawah tangga dia pi buat dengan tak ada kipas, tak ada aircon, dengan tak ada katil apa semua, itu tidak sesuai. Itu bukan akhlak seorang muslim. Baik, selepas itu ayatnya kata fasiyamu thalathati ayyam zalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Barang siapa yang tak sanggup melakukan yang demikian, maka kafarahnya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarah sumpah kamu bila kamu langgar. Jadi ini antara pilihan-pilihan yang ada kan. Puasa 3 hari ni macam mana tuan-tuan? Kalau kita tak sanggup kan nak buat yang 3 tadi, salah satu daripada 3 tadi kita tak sanggup, maka yang 3 hari puasa ni apakah mesti berturut-turut ataupun boleh kita puasa hari ni lepas tu minggu depan pula? Maka yang ni para ulama berbeza pendapat. Ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah kata mesti berturut-turut.
Tetapi ulama Syafi'iyah dan Malikiyah mengatakan bahawa boleh walaupun tidak berturut-turut. Jadi itu yang disebut dalam fiqh sunnah Sayyid Sabiq berkenaan dengan kafarah sumpah. Baik, itu yang pertama. Jadi sumpah tu saya rasa tuan-tuan dah clear dah. Jadi kalau siapa-siapa yang sumpah lepas ni, sumpah nak cerai isteri dia, maka cara kita berinteraksi dengan sumpah tadi dengan pilihan yang kita sebut tadi untuk kita kafarah. Baik, yang kedua yang saya sebut dekat tuan-tuan tadi, dalam sumpah ta'liq tolak tadi dia ada ta'liq tolak. Ta'liq tolak. Dia kata wallahi, dalam isu ni, wallahi saya akan menceraikan isteri saya kalau kalau sekian-sekian. Dia perkataan akan tu tuan-tuan, dia menyebabkan ta'liq tolak tu tidak sah. Sebab dia ta'liq tolak ni dia kena dengan perkataan yang tegas. Maka apabila contohnya kita kata kalau hang keluar daripada rumah ni maka tertalaklah. Dia kena macam tu. Dia tak boleh aku akan ceraikan hang. Bila ada perkataan aku akan ceraikan hang tu, maka dia macam ada syarat. Dia ada akan tu. Sebab tu dia beza. Tuan-tuan perhatikan dalam surat nikah yang tuan-tuan ada tu, cuba tuan-tuan tengok lafaz ta'liq. Dia tak ada perkataan akan. Dia ada terus. Maka tertalaklah ia. Dia macam tu. Itu yang kata ta'liq tolak. Jadi kalau tuan-tuan tanya saya, apakah lafaz itu sah? Ta'liq tolak dia, saya kata tidak sah. Tapi walau bagaimanapun kita di Malaysia ni kita ada undang-undang, kan? Yang betulnya ialah tuan-tuan perlu rujuk ke mahkamah syariah supaya hakim syar'i yang membuat keputusan. Yang saya cerita ni sebagai panduan umum, kan, untuk pengetahuan tuan-tuan sahaja. Kan? Yang lebih tepatnya ialah kita rujuk ke mahkamah syariah. Jadi kita kena hati-hatilah, kita jangan mudah untuk melafazkan ta'liq tolak kepada isteri. Sebab nanti kita akan menyesal, tuan-tuan, kita akan menyesal. Baik, yang kata ta'liq tolak ni apa dia? Baik. Ta'liq tolak ni tuan-tuan sekalian, para ulama membahaskan apa yang dikatakan ta'liq tolak. Baik, ta'liq ni apa dia? Iaitu suami dia ikat atau dia gantung talak isteri dia tadi dengan satu sifat atau syarat yang dikaitkan dengan isteri dia ataupun orang lain atau berlaku pada masa depan. Itu yang kata ta'liq tolak. Contohnya dia kata kalau hang keluar daripada rumah ni, ataupun kalau hang balik rumah mak, mana dia ikat, dia gantungkan talak tadi dengan satu-satu benda, dengan satu-satu perbuatan. Itu ta'liq tolak. Baik. Jadi para ulama empat mazhab sependapat mengatakan bahawa sah atau tidak ta'liq tolak ni sah. Tambah pula sekarang ni pihak berkuasa telah mensyaratkan setiap pengantin yang berkahwin dia kena ada ta'liq tolak. Kena ada. Jadi siapa-siapa kahwin tu tuan-tuan tengok semua akan baca ta'liq tolak dan dia sign. Isteri dia pun sign juga, tuan-tuan sekalian. Lepas tu boleh tak kita tarik balik ta'liq tolak tadi? Kalau ta'liq tolak tadi sah, boleh tak tarik balik? Jawapan dia tak boleh tarik balik. Kecuali kalau berlaku perceraian antara suami isteri tadi, maka barulah berakhir ta'liq tolak. Kan kita ada 3 talak kan? Kita ada 3. Maka bila berlaku perceraian kali pertama, maka berakhirlah ta'liq tolak tadi. Jadi itu secara umum untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian. Baik. Apa dia kesan daripada ta'liq tolak? Iaitu yang pertamanya, ta'liq talak tadi dia tak akan jatuh, tak akan berlaku selagi benda yang disyaratkan itu belum berlaku. Kalau dia tak berlaku, dia tak jatuh. Tapi dia akan kekal. Selama mana mereka tu suami isteri, dia akan kekal. Kecuali berlaku perceraian. Dia akan kekal. Cuma saya nak sebut kepada tuan-tuan, cerai ni ramai orang tak tahu. Cerai ni dia ada cerai talak ruj'i, satu lagi dia panggil talak bain. Kan?
Satu dia panggil ba'in sughra, satu lagi ba'in kubra. Ni pun ramai orang tak tahu. Cerai yang kita panggil talak ruj'i, maknanya talak atau cerai yang suami boleh rujuk isteri dia tanpa akad nikah baru dalam tempoh iddah. Macam mana cerai talak ruj'i? Iaitu apabila contohnya suami cerai isteri dia dengan talak satu. Kan? Dia cerai isteri dengan talak satu. Maka yang tu talak ruj'i. Ni saya bagi contoh sekadar nak bagi mudah tuan-tuan faham. Satu lagi dia panggil talak ba'in sughra, ba'in kecil. Apa dia ba'in kecil? Contohnya perceraian secara fasakh. Suami tak cerai isteri dia, tapi hakim, dia menggunakan kuasa dia sebagai hakim, dia bubarkan pernikahan suami isteri tadi. Maka perceraian secara fasakh ataupun pembubaran pernikahan tadi, itu kita panggil ba'in sughra, ba'in kecil. Maksud dia, suami isteri tadi bercerai, tak boleh rujuk, tapi boleh nikah semula. Faham kan? Tapi boleh nikah semula. Pasal ramai orang tak tahu. Dia kata, saya tak cerai isteri saya, dia kata. Bila masa kami bercerai? Dia tak tahu dia bercerai pasal apa? Sebab dia tak pergi mahkamah. Sedangkan surat mahkamah sampai. Maka mahkamah boleh teruskan kes tanpa kehadiran suami. Maka kalau sabit aduan si isteri tadi, walaupun suami tak lafaz cerai, hakim ada kuasa di sisi hukum syarak untuk bubarkan pernikahan mereka berdua. Boleh? Itu kita panggil fasakh, iaitu ba'in sughra. Satu lagi contoh, ba'in kubra, ba'in yang besar. Apa dia ba'in yang besar? Iaitu talak 3. Bila dah talak 3, tak boleh rujuk, tak boleh kahwin semula. Nak kahwin semula, kena tunggu isteri tu kahwin dengan orang lain dulu, lepas tu mereka mengadakan hubungan kelamin, lepas tu suami yang nombor 2 ni cerai secara biasa, bukan dipaksa dak, bukan pakat-pakat dak. Dia cerai, dia memang tak mau kat isteri tu, lepas tu barulah isteri tadi boleh kahwin semula dengan suami dia yang asal. Siapa yang isteri lawa-lawa tu jangan cepat mulut sangat. Dapat kat Cina buta, Cina tu tak buta tu kan. Dia celik. Dapat kat isteri, dia dapat isteri hak lawa ni tak lepas. Sebab tu nak bergaduh tu janganlah. Mulut tu jangan laju sangat. Sebab tu saya selalu pesan, bila kita bergaduh, nombor 1, belajar untuk diam. Itu nombor 1. Tuan-tuan ada problem dengan isteri ke, ada problem dengan suami ke, ada problem dengan anak ke, dengan siapa sekalipun, dia nombor 1, kunci dia ialah diam dulu. Bila kita boleh kontrol diri kita untuk diam, bermakna kita boleh next step, kontrol perkataan yang kita akan keluarkan bila kita nak bercakap. Kalau kita tak boleh kontrol diam, tuan-tuan, bila kita bergaduh saja kita akan kata orang tu sungguh-sungguh. Yang tu yang menyebabkan yang kita duk baca dalam surat khabar ni. Yang jadi macam-macam yang tu. Kita nak mencarut, kita nak maki hamun orang, kan, nak cela orang ikut suka. Kalau kawan tu baik, tak apa dia tak balas. Kalau kawan tu samsing juga, baru buku bertemu ruas. Jadi kita nombor 1, belajar diam. Sebab tu saya pesan kat anak-anak, saya kata ayah dulu, kalau atuk tu diam, takut tuan-tuan. Ayah saya boleh tahu dia marah bila dia diam. Saya tahu. Saya pernah, ni cerita semasa sekolah rendah. Kita sekolah rendah mengaji. Saya sekolah rendah pandai tuan-tuan. Periksa semua 100, tak ada markah 98, tak ada. Markah 99 tak ada. Semua 100. Cikgu cari salah tak jumpa. Bila tuition, senang. Buat cepat-cepat je, siap. Cikgu kata siapa siap cepat boleh pergi main basikal. Cikgu kata, cikgu tuition. Kita dapat main basikal sebab kita pandai. Pergi main basikal. Main basikal tu, masa tu saya kecil, kaki tak sampai dekat tanah. Basikal tinggi. Kayu pusing, nak mendarat, nak landing kat rumah cikgu tu kena pegang tiang. Kena pegang tiang apa, posh.
Rupa-rupanya tiang tu, tukang rumah dia letak saja, dia bukan pi pasang masuk, dia letak kan tuan. Kita budak lelaki main basikal landing memang style apa ni, Airbus 380 lah. Mau break tu pegang tiang, terbalik tiang tu, runtuh. Bumbung rumah cikgu saya tuan. Saya kata sudah aku kali ni. Saya tak takut orang lain, saya takut ayah saya. Takut ayah saya. Saya kata habis aku kali ni. Habis tuition apa semua, ayah saya main ambil adik-adik saya dengan saya sekali. Saya dengar cikgu cerita dengan ayah dia, pergi cerita kat ayah saya apa yang saya dah buat hari tu. Naik kereta tuan-tuan, ayah saya tak bunyi apa, dia diam. Saya kata aku tahu dah. Ini kiamat ni. Ini kiamat. Kita sekolah rendah tuan-tuan, darjah 2 saya tak ingat, darjah 2, darjah 3. Ayah kali dia diam tuan-tuan, ini kiamat ni. Itu contoh kan. Jadi anak-anak dah tahu dah. Kalau ayah diam, maknanya ayah sedang kawal diri dia kan, daripada memarahi kita, dan kita takut. Kita takut. Jadi kita jangan biasakan kita nak marah anak tampak, tendang, sepak. Jangan biasakan benda-benda macam tu kan. Kita kontrol dulu. Lepas dah diam, dah sejuk apa semua, baru kita slow talk kan, dengan isteri kita, dengan suami, dengan anak-anak. Jadi itu antara benda yang boleh kita buat. Sama dengan talak 3 tadi tuan-tuan, jangan cepat untuk kita sebut. Satu lagi, talak bain kubra apa dia? Iaitu macam li'an. Li'an pun sama kan? Li'an lagi dahsyat. Dah lah tak boleh rujuk, tak boleh kahwin semula. Kalau Cina buta tadi, Cina tu celek. Dia boleh celek. Yang ni tak. Yang ni li'an, bila suami tuduh isteri dia berzina, lepas tu akad sumpah li'an, mereka tak boleh kahwin selama-lamanya. Panggillah Hindu buta ke, Melayu buta ke apa, ke orang putih buta, Bengali buta, tak boleh. Tidak ada cara untuk menghalalkan semula bila li'an. Sebab tu jangan tuduh kan isteri berzina dan sebagainya. Kena fikir habis-habis dulu. Sebab tu hakim pun akan bagi nasihat terlebih dahulu. Baik. Jadi itu yang kita kata ta'liq talaq. Ta'liq talaq. Baik. Boleh ataupun tidak ta'liq talaq tadi ditarik semula. Para ulama berbeza pendapat. Cuma di Malaysia, kita di Malaysia ni mahkamah syariah pakai pendapat jumhur ulama, majoriti ulama yang mengatakan bahawa ta'liq talaq tidak boleh dibatalkan. Tak boleh tarik balik. Once dia dah ta'liq talak dekat isteri dia, maka tidak boleh ditarik balik dan tak boleh dibatalkan. Cuma macam saya sebut tadi, kita nak kena check dulu ta'liq talak dia tadi, ta'liq talak yang sah ataupun tidak sah. Baik. Mazhab Hanbali mengatakan apa? Mazhab Hanbali kata boleh batalkan dan boleh tarik balik semula lafaz ta'liq talak. Boleh. Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, dia kata boleh tarik balik semula lafaz ta'liq kan. Dia kata boleh. Itu antara pendapat Imam Ibn Taymiyah dengan syarat-syarat yang tertentu. Baik, kemudian yang ketiga yang saya sebut tadi tuan-tuan sekalian ialah lafaz cerai yang dilakukan dengan cara tulis, in writing. Dia tulis dalam Facebook, dia tulis dalam WhatsApp, ataupun dia tulis dalam surat, dia tunjuk ke isteri dia, ataupun dia hantar ke isteri dia. Maka lafaz cerai, sama ada talak 1 ke talak 3 ke, bila dihantar kepada isteri dia, maka para ulama, jumhur ulama mengatakan bahawa ia adalah kinayah. Kinayah maksud dia, kalau suami tu dia tulis tapi dia tak ada niat untuk cerai isteri dia, maka walaupun dia guna perkataan yang terang, ianya dikira belum berlaku talak. Tapi kalau masa dia hantar tu dia ada niat untuk cerai isteri dia, maka berlakulah perceraian. Lepas tu ada orang tanya saya, kalau macam tu boleh tipu ke Ustaz?
Boleh. Apa pula tak boleh tipu? Tapi hang dengan Allah Ta'ala macam mana? Betul tak? Kita ni tuan-tuan, menipu ni boleh, memang boleh. Kalau tuan-tuan tak takut dosa, tuan-tuan tak peduli pada tentang hukum halal haram, fadal. Tapi masalahnya kita dengan Allah macam mana? Suami dah cerai isteri dia, kan? Tapi dia masih bersama dengan isteri dia. Kita kata, tak apalah, kita pakai rujuk secara fi'li, mengikut mazhab Hanafi. Lepas tu cerai pula. Lepas tu dah cukup 3 kali, tak boleh rujuk dah. Lepas tu masih lagi tak mengaku yang suami ni pergi cerai isteri dia. Yang ni tuan-tuan, walaupun kita bohong kepada mahkamah, kita bohong kepada kawan-kawan kita, tetapi perceraian itu sah. Maka suami itulah yang kena tanggung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mahkamah syariah kita buat macam mana? Kalau suami tu dia tulis surat ataupun dia tulis WhatsApp kepada isteri dia, dia tak mengaku yang dia ada niat untuk cerai isteri dia, maka hakim syar'i akan suruh dia bersumpah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Dia sebutlah yang dia tidak berniat untuk cerai isteri dia. Kalau dia berbohong, maka dia meminta laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan berani nak buat gitu? Kalau berani silakan. Tapi saya percaya kita tuan-tuan nak sebut, kita ni nak sebut minta laknat Allah. Takut tuan-tuan. Takut. Soal kita bergaduh dengan isteri, kita bergaduh dengan suami, dengan siapa, itu soal lain. Tapi kita dengan Allah minta laknat ni satu benda yang bukan benda yang kecil, kan? Kita tak boleh main-main dengan benda-benda yang macam ni. Baik. Maka fatwa yang dipakai dalam negara kita tuan-tuan sekalian ialah kalau ianya dilakukan dengan cara bertulis, maka itu dikira sebagai kinayah. Dia tidak akan berlaku, perceraian itu tidak akan berlaku, melainkan si suami tadi berniat untuk menceraikan isteri dia. Jadi itu fatwa yang dipakai. Dan muzakarah jawatankuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kita ni kali ke-59, dia buat keputusan. Dia kata talak dalam bentuk tulisan, walaupun tulisan tu jelas daripada suami yang ditujukan kepada isterinya secara khusus, memang dituju ke isteri dia, hantar melalui fax, SMS, email. Oh, ni canggih sekarang ni. Cerai melalui SMS, tak apa lagi, ni email isteri. Kan? Dan macam-macam lah yang seumpamanya. Zaman kita ni WhatsApp dan sebagainya, Telegram, macam-macam. Ia merupakan talak secara kinayah dan ianya adalah sah sekiranya disertai dengan niat. Jadi para ulama mengambil pendekatan berhati-hati dengan dalam masalah secara tulisan. Pasal apa tuan-tuan? Sebab telefon kita ni berkemungkinan boleh jatuh di tangan orang lain. Telefon memang telefon kita, nombor memang nombor kita. Tapi kalau telefon tu jatuh kat isteri nombor 2 kita, macam mana? Isteri nombor 2 yang tulis, aku cerai hang dengan talak 3. Dia hantar dekat isteri nombor 1. Telefon kita. Kita kata bila masa aku hantar pula, dia kata ni, kan? Hakim tunjuk, ni nombor awak, profile picture pun gambar kamu. Sebab tu dalam agama ni tuan-tuan, para ulama kata problem. Kalau kita terus memakai perceraian secara bertulis ni, kita kata ia adalah perceraian secara sarih. Tak boleh secara sarih. Bila tulis je, dia ada keraguan di situ. Maka perlu dipersahkan terlebih dahulu, betul ke suami yang tulis? So, kena tanya suami. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, talak ni dia milik suami. Apa maksud talak tu milik suami? Maknanya kalau suami tidak mengaku, maka talak tak jatuh. Kecuali ada saksi 2 orang lelaki yang adil. Ada saksi lelaki 2 orang yang adil, kata memang suami ceraikan isteri dia, baru sah. Kalau seorang tidak sah. Saksi kena 2 orang lelaki yang adil.
Tapi kalau suami cerai isteri dia, saksi tak ada, tapi suami mengaku dia cerai isteri dia, sah tak? Sah. Itu yang kita kata talak milik suami. Lepas tu suami boleh tak rujuk isteri dia tanpa kebenaran isteri? Boleh tak? Suami rujuk isteri tanpa kebenaran suami, tanpa kebenaran isteri, boleh tak? Boleh. Sebab apa? Sebab talak tu dia milik suami. Dia boleh cerai isteri dia dan dia boleh rujuk isteri dia walaupun isteri dia tidak setuju. Cuma dalam agama kita, agama mengajar kepada kita jangan kita ni sengaja tahan isteri kita dengan niat untuk dera dia. Jangan. Kalau kita nampak dah tak boleh baik, maka eloknya si suami tadi menceraikan isteri dia dengan cara yang baik. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita buat baik kepada orang, walaupun orang tu yang kita benci sekalipun, isteri kita ni tuan-tuan, kita benci macam mana sekalipun, dia adalah ibu kepada anak-anak kita. Kita benci macam mana sekalipun, dia adalah ibu kepada anak-anak kita. Kalau kita, tuan-tuan sekalian, kita wajib buat baik kepada ibu kita kerana dia adalah ibu kita, maka sebelum kita nak marah kepada isteri kita, kita kena ingat kita tak suka dekat dia, kita tersinggung dengan dia, kita kena ingat dia adalah ibu kepada anak-anak kita. Maka dengan sebab tu tuan-tuan, kita nak buat apa pun, fikirlah keredaan Allah terlebih dahulu. Kita utamakan keredaan Allah berbanding amarah yang ada dalam diri kita. Sekadar itu, mudah-mudahan ada sedikit panduan untuk kita semua. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.